kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua di atas peluang yang diberikan kepada saya menyertai pembahasan setitah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di sini dengan izin saya pohon kerjasama Datuk Yang di-Pertua, saya nak menggunakan peraturan mesyuarat 37.2. Saya tak pernah ganggu siapa-siapa dalam masa perbahasan ni. Saya minta jangan ada. Saya minta kerjasama Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Di kesempatan ini juga Takut bahas. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan syabas serta tahniah kepada seluruh pertugas-pertugas yang telah melaksanakan tugasan tanggungjawab yang begitu baik menangani viral corona COVID-19, termasuk ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini yang beri kerjasama padu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Syabas dan tahniah baling mengucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Datuk Yang di-Pertua, isu yang saya nak bahaskan hari ini adalah khususnya berkaitan dengan isu yang amat-amat dekat di hati rakyat keseluruhan, khususnya 9.3 juta pendeposit tabung haji. Jadi saya telah menunggu 2 tahun untuk memberi penjelasan ini. Jadi izinkan saya tanpa ada gangguan. Thank you, sir. Datuk Yang di-Pertua, isu tabung haji ini sangat penting. Setelah saya telah dilantik sebagai pengurusi tabung haji pada 1 hari bulan Julai tahun 2013, saya bersama-sama pihak pengurusan tertinggi tabung haji pada ketika itu telah diamanahkan untuk menjaga rakyat Malaysia yang akan rakyat Malaysia yang berangkat ke Tanah Suci untuk mengibadah, menjaga kebajikan mereka apabila mereka melangsungkan ibadah tabung haji, ibadah haji. Dan juga pengurusan tertinggi diamanahkan lebih berat lagi untuk meningkatkan kepentingan tabung haji sebagai institusi kewangan umat Islam, tetapi juga mengekalkan pulangan kompetitif terhadap pendeposit tabung haji. Alhamdulillah, ketika mula-mula saya menjadi pengurusi tabung haji, jumlah pendeposit tabung haji waktu itu adalah 45.7 bilion ringgit. Jumlah deposit ini terus meningkat kepada 73.5 bilion pada tahun 2017, iaitu penambahan sebanyak jumlah 27.8 bilion dalam tempoh masa 4 tahun sahaja. Berbanding dengan pencapaian Pakatan Harapan yang menyebabkan deposit turun sebanyak 5.1 bilion kepada angka 69 bilion, manakala bilangan pendeposit juga menurun sebanyak 500,000 orang apabila Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih tampuk kepimpinan pemerintahan. Datuk Yang di-Pertua, saya 2 tahun sejak 2018 sampailah ke hari ini masih lagi digelar sebagai penyamun, dipanggil perompak, malah dipanggil pencuri wang tabung haji. Dalam Dewan Yang Mulia ini pun ada rakan-rakan belah sana manggil saya pencuri duit tabung haji. Lebih dahsyat lagi, Datuk Yang di-Pertua, saya dituduh sebagai seorang Hindu masuk Islam. Mana mungkin menjadi pengurusi tabung haji? Dengan diberikan nama pula Kalimutu, Datuk Yang di-Pertua. Saya dimalukan sedemikian rupa, sedangkan sepanjang kami mengendalikan institusi kewangan ulung umat Islam ini, kami tidak pernah gagal walau sekali pun untuk membentangkan laporan kewangan tahunan pada setiap tahun. Contoh saya bawa, Datuk Yang di-Pertua, ini adalah tahun 2013, ini laporan 2014, ini laporan 2015, ini laporan 2016. Kita letakkan dalam Dewan Yang Mulia ini untuk semua rakan-rakan bijaksana ahli parlimen untuk melihat. Dan kalau kita tengok pada hari ini, kerajaan di bawah Pakatan Harapan yang dianggap telus, gagah, perkasa, transparansi, integriti dengan izin yang begitu tinggi, sampai hari ini tahun 2020, 2 tahun, tidak ada satu pun laporan daripada tabung haji dibentangkan kepada kita semua. Jadi ini persoalan saya. Di manakah laporan kewangan tahunan untuk 2018-2019?
Jika tidak ada, bagaimana Kerajaan Pakatan Harapan yang bijaksana boleh membayar yang diterajui oleh Parit Bunta tergamak mengumumkan hibah sebelum prestasi mereka diaudit oleh Jabatan Audit Negara? Keperluan dan kewajipan menyediakan laporan tahunan penyata kewangan ini disebut dengan jelas di dalam Seksyen 5 dan 6 Akta Perbadanan, Akta Badan Berkanun, Akaun dan Laporan tahun 1980, Akta 240. Datuk Yang di-Pertua, apa yang menyedihkan, laungan perompak, penyamun, pencuri tersebut berdasarkan kononnya saya bersama pihak pengurusan tertinggi tabung haji dituduh melakukan perkara-perkara berikut. Nombor 1, tuduhan pertama, kami telah memberikan hibah kepada pendeposit tabung haji sedangkan liability adalah melebihi aset walaupun bank negara telah menegur perbuatan tersebut. Saya ingin jelaskan di sini bahawa lembaga tabung haji adalah sebuah perbadanan yang ditubuhkan di bawah Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 dan Akta Badan Berkanun 1980, Akta 240, serta tidak terikat dengan peraturan-peraturan bank negara. Kerana itu tabung haji boleh membayar dividen atau hibah tinggi berbanding dengan bank-bank lain di bawah bank negara. Maka pemberian hibah kepada pendeposit mestilah dibayar menurut Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 dalam kurungan Seksyen 22 kurungan 1. Di antara menyebut lembaga boleh mengikut budi bicara mutlaknya menentukan pada bila-bila masa sama ada wajar untuk mengisytiharkan sesuatu jumlah wang sebagai untung boleh agih, iaitu hibah dengan kelulusan menteri. Seksyen 22 kurungan 3 dan Seksyen 22 kurungan 3 kurungan A pula di antara menyebut bahawa tiada untung boleh agih, iaitu hibah boleh diisytiharkan dalam mana-mana tahun melainkan jika pada akhir tahun aset kumpulan wang tidak kurang daripada jumlah liability kumpulan wang. Datuk Yang di-Pertua, kalau kita lihat pada muka surat 10 iaitu dalam penyata kewangan 2017, tabung haji pihak berkuasa pengurusan telah melaporkan kerugian reserve lain-lain berjumlah 4.6 bilion. Kerugian ini adalah hasil daripada perbezaan harga kos equity saham yang dibeli dengan harga pasaran semasa pada tarikh laporan kewangan ini dibuat. Datuk Yang di-Pertua, ini adalah kerugian yang belum direalisasikan kerana saham-saham tersebut masih dipegang oleh tabung haji dan harga pasaran akan turun naik bila harga bursa saham pulih. Dan perlu ingat, masa itu prestasi bursa saham ini menjejaskan semua syarikat-syarikat di Malaysia, bukan hanya syarikat di dalam pelaburan tabung haji. Yang ini pun dinyatakan oleh pihak pengurusan dalam penyata kewangan. Jadi di mana asas tuduhan mereka kata laporan penyata kewangan itu salah, menyeleweng, ibarat kanser, tenat dan sehingga menakutkan pendeposit semua yang keluar daripada mengeluarkan wang daripada tabung haji. Datuk Yang di-Pertua, saya dan pengurusan tertinggi tabung haji telah dituduh melelong aset tabung haji. Jika benar, kenapa aset tabung haji boleh meningkat RM26.5 bilion sepanjang saya menjadi pengurusi? Ini adalah aset yang tabung haji perolehi dalam bentuk fizikal, sama ada dalam bentuk ladang, bangunan, hotel, tanah, saham dan lain-lain lagi. Ini adalah aset-aset yang mempunyai nilai dan boleh dicairkan kepada tunai pada bila-bila masa jika keadaan mendesak. Yang Berhormat Baling, Datuk Yang di-Pertua, Baling ada mohon celahan daripada Langkawi. Nak berikan tak? I'm going to give it to you. Bagi saya habiskan paragraf ni. Saya habiskan ni, saya akan panggil. Saya boleh sekejap. Give me 2 minutes. Give me 2 minutes. Saya nak buat teguran sekarang. Ya, kejap. Saya bagi sekejap. Saya ada satu topik, lepas tu saya bagi saya tu. pun sekejap. Datuk Yang di-Pertua, semasa saya menerajui tabung haji, terdapatnya jawatan kuasa panel pelaburan yang memantau pelaburan tabung haji, dan ahli jawatan kuasa panel pelaburan ini merupakan mereka yang sangat berkaliber, hebat, terulung. Jadi saya nak tanya kepada menteri yang ada, menteri baru sekarang ni, kena jawab, saya nak tanya dia, kenapa, adakah
mereka-mereka yang dipercayai oleh Yang Berhormat Langkawi sendiri yang diletakkan dalam panel pelaburan tabung haji, iaitu di antara mereka tidak lain tidak bukan Yang Berbahagia Datuk Nur Samsiah binti Yunus, Governor Bank Negara sekarang, Yang Berbahagia Tan Sri Wahid Omar, pengurusi bursa dan pengurusi lembaga pengarah UKM sekarang, Yang Berbahagia Datuk Mukzaini Abdul Wahab, waktu itu adalah pengarah urusan Shell. Ada juga Yang Berbahagia Datuk Abdul Rahman Ahmad yang hari ini mengambil alih kerjaya Menteri Kewangan menjadi mengurusi Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CIMB. Lebih ramai lagi yang telah dilantik untuk menerajui panel. Apa yang dibuat oleh pihak tabung haji, pengurusan tertinggi tabung haji, keputusan pelaburan perlu diperakui oleh panel pelaburan ini. Sebelum kami membuat apa-apa keputusan, diperakui dan risk management, kami akan ikut apa yang disyorkan oleh iaitu panel pelaburan tadi. Tapi saya difahamkan pada hari ini Kerajaan Pakatan Harapan sudah tidak guna lagi panel pelaburan ini. Ya, Tun, silakan. Terima kasih, Sila Langkawi. Betul. Ahli yang berhormat akan berpeluang untuk menjelaskan segala-galanya di dalam mahkamah apabila ada tuduhan. Kita bukan mahkamah di sini. Penjelasan macam cerita dalam akhbar saja. Soalan YB Langkawi ni apa? Adakah cerita? What's your soalan? You wanted to ask me soalan. Macam Saya nak nak tahu. bagi tahu. Nah, soalan saya belum dituduh lagi. Untuk maklumat Yang Berhormat Langkawi, saya tidak ada satu kes pun dituduh atas tabung haji sampai 2 tahun 2 bulan ni. Satu kes pun tidak ada. Go and check the facts, sir. Saya tidak ada tuduhan. Ini adalah yang disebut oleh Yang Berhormat Langkawi waktu duduk di sana. Tunjuk kat muka saya, itulah dia penyamun penjangat tabung haji ada sini. Saya berada di situ. Tapi hakikatnya saya tidak pernah ada sebarang tuduhan yang hitam hebat kat situ. Google sekarang. Ada tak tuduhan atas nama Aziz Rahim? Simpan Renggam, Simpan Renggam. Hebat tu, Google sekarang. Ada tak satu tuduhan atas nama tabung haji? Silakan. Lepas tu bangkit. Jadi Tun, cukuplah, saya nak sambung, saya ada banyak penting lagi perkara yang saya nak sebut. Thank you, sir. Thank you. Jadi Datuk Yang di-Pertua, saya tak bagi laluan pada sesiapa lagi. Walau bagaimanapun pada hari ini, saya nak menyatakan, saya nak kupas beberapa perkara penting yang rakyat di luar sana perlu tahu. Parit Bunta menyebut bahawa Kerajaan Pakatan Harapan telah menyuntik 19.1 bilion ringgit ke dalam sebuah syarikat. Syarikat ini kononnya adalah MOF Incorporated, yang mana properti bangunan tabung haji, hotel-hotel tabung haji, semuanya telah dijual kepada mereka, malah telah ditukar nama. Saya difahamkan telah tukar nama, hotel-hotel semua ditukar nama. Hotel-hotel yang dijual, 4 hotel yang ada tabung haji jual kepada UJSB. Ada surat Menteri meluluskan, Menteri lama lah, meluluskan jual seluruh perabot, seluruh peti ais, seluruh dapur, katil, 4 hotel ni dengan harga RM10,000 sahaja. 4 hotel. Datuk Yang di-Pertua pergi beli cepat. Datuk Yang di-Pertua boleh buat 50 homestay dekat kawasan Datuk Yang di-Pertua pergi. RM10,000. Punya murah mereka jual. Bukan sekadar itu. Yang menyedihkan, kononnya integriti terhebat Kerajaan Pakatan Harapan terdahulu. Hebat. Saya baru dapat hari ini dalam laporan SSM, syarikat ini paid up capital RM1 sahaja. RM1 dana urus harta jemaah Sdn Bhd. Paid up capital only RM1, sir. Dengan izin Allah, bukan $1, RM1. Mana mungkin boleh menyelesaikan masalah 29 bilion. Dan setakat hari ini saya nak maklum kepada Datuk Yang di-Pertua, syarikat ini telah mengambil alih aset-aset ini sampai hari ini hanya membayar RM100 juta sahaja. Dan wahal RM10 juta telah ditukar nama, telah dipindah. Malah kalau Datuk Yang di-Pertua nak pergi Mekah tahun depan, pergi transit duduk di hotel mana-mana tabung haji, kena bayar sewa kepada UJSB. Itulah kepandaian, kehebatan Kerajaan Pakatan Harapan terdahulu. Kononnya telus. Dan saya nak menyatakan di sini, tadi Yang Berhormat Langkawi sebut, kerajaan baru di bawah kepimpinan Perdana Menteri buang orang-orang pandai, cerdik pandai. Ini kenapa pergi buang semua panel pelabur-pelabur yang pandai-pandai ini di tabung haji? Kenapa ditutup panel pelabur ni? Ini di antara perkara yang harus dijawab. Datuk Yang di-Pertua,
saya ingin bagi tahu, apatah lagi sukuk. Sukuk yang mereka keluarkan ini dengan izin adalah non-transferable, non-guaranteed dengan izin. Tadi Baling minta saya untuk menjelah. Beliau yang minta. Ya, pasal Benar? kes tu, pasal Okey. kes. Jadi Pasal saya kes. memberikan hak saya kepada Langkawi untuk Ya. mewakili saya. Tak boleh, pasal Betul. kes. Tak boleh lah macam tu. Ini bukan passing baton. Pasal saya You tak must be bagi. gentleman, I sir. gave to you. Must be gentleman. You I'm must asking face. No. Tuan, if you are really a gentleman, Dato' yang dipertua jangan buang Soalan masa. sendiri. saya berikan hak saya kepada YB Langkawi, Tuan Tabung Dipertua. Haji, saya ada banyak maklumat tentang Jikalau- Pakatan Harapan yang Jikalau telah membohong kalau Baling anak jantan, keliru sila berhadapan dengan telah Tun. bohong rakyat. No. Jikalau Baling anak jantan, sila berhadapan Tak dengan usah Langkawi. lah. Tadi Berani tak kerana usah benar. sama saya. Jikalau Sempang Renggam telah diberi laluan oleh Baling, so Sempang Renggam kena respon kepada Baling. Sila. Sempang Renggam memberikan haknya kepada Langkawi untuk mewakili Sempang Saya dah Renggam. bagi Itu tak betul. 37.2. No, tidak. Saya tidak mau bagi. Penakut. Datuk Yang Dipertua, tadi kita dengar dalam Dewan Yang Mulia ni only 20 minutes ago, sir, dengan izin. Yang Berhormat Langkawi sebut, kami telah ada orang datang geledah rumah, siasat, tangkap. Datuk Yang Dipertua, saya dilokapkan 11 malam tanpa ada sebarang. 11 malam digeledah rumah saya, akaun mak saya dibekukan, semua digeledah. Anak-anak saya sampai hari ini akaun tak lepas. Undang-undang menyatakan hanya 1 tahun saja boleh sita. Dah 2 tahun. Inilah kerajaan katun di bawah kepimpinan Yang Berhormat Langkawi. Double standard. Tadi Yang Berhormat Langkawi sebut. Tadi Yang Berhormat Langkawi sebut. Dia kata, tahu kami digeledah, kena tangkap, kena itu. Habis kami tak kena waktu Yang Berhormat Langkawi. Yang Berhormat Langkawi tidak menzalimi. Zalim kami. Bulan puasa, SPRM datang rumah saya pukul 11 pagi. Buka puasa, sahur, baru balik. Buka puasa, tarawih, sahur, the next day baru balik. Jadi, apa ada bezanya sekarang? Biarlah Yang Berhormat Paguh buat kerja dia, jangan ganggu. Jadi, Datuk Yang Dipertua, saya tak nak, macam saya sebutkan tadi, saya nak bertenang, saya nak bercakap dengan keadaan yang tenang. Saya suka bahas ni, biarlah bahas secara ada tamadun. Kita bertamadun lah, jangan provokasi. Jangan cakap benda yang mereka tak buat. Mereka dah buat. Jadi, Datuk Yang Dipertua, saya nak bertanya kepada kekanda, Yang Berhormat Parit Muntah, kenapa hendak tipu rakyat dengan mengatakan aset dipindahkan? Milik wahal hakikat sebenarnya, aset-aset tabung haji telah dijual dengan bukan milik tabung haji lagi. Dalam perjanjian pemindahan aset di antara tabung haji dan UJSB tersebut, saya difahamkan daripada 19.9 bilion ini tadi, hanya 100 milion saja yang telah dibayar. Datuk Yang Dipertua, saya nak tanya kepada kerajaan ataupun menteri sekarang, Menteri Kewangan dan sebagainya. Jadi sepanjang zaman tabung haji, zaman Yang Berhormat Pekan yang dituduh perompak, penyuri, pencuri, penyamun, termasuk saya lah. Saya nak tanya, kenapa zaman kami rakyat boleh dapat manfaat dividen hibah sehingga 7.25% di antara tahun 2013 hingga 2017. Kami juga telah diaudit oleh Jabatan Audit Negara. Kami ini mengikut, kalau ikut peruntukan undang-undang, peruntukan tabung haji, kami ini semuanya mesti diaudit oleh JAN, Jabatan Audit Negara. Dan di sini terang-terang ada menyatakan there is a reasonable suspicious for the hibah for 2018 and 19. We paid without complying section 22 of the Tabung Haji Act. This and above reason are sufficient enough to sack all the board. Ini peruntukan undang-undang yang ada. Kalau ikutkan hari ini, semua lembaga pengarah harus dipecat kerana mengeluarkan dividen tanpa ada certified daripada Jabatan Audit Negara. Bukan sekadar itu, banyak lagi Datuk Yang Dipertua. Saya nak sebutkan Datuk Yang Dipertua. Di antaranya, saya nak bagi tahulah. Saya tahu masa tak ada, masa saya Langkawi dah kacau. Saya nak sikit masa tambah. This is important. Rakyat kena tahu. Saya nak bagi tahu salah guna mereka, apa yang mereka telah salah. Di antaranya perkara yang pokok, saya nak sebutkan. Saya bukan nak jadi resis. Ini berkaitan dengan tabung haji plantation. Zaman saya menjadi pengurusi plantation, setiap tahun Datuk Yang Dipertua, setiap tahun 2015 kami untung 18.714 juta ringgit.
2016 127,296,000 ringgit. 2017 60.99 juta ringgit. Datuk Yang di-Pertua, bila Pakatan ambil alih saja Pakatan Harapan, tahun pertama rugi 678 juta 111 ribu ringgit. Ini bermakna tabung haji telah diurus tadbir dengan baik oleh kerajaan terdahulu. Tapi mereka ambil alih, mereka menjahanamkan dan menuduh. Setiap kali menuduh. Last kali pasal berkaitan dengan tabung haji plantation. Saya nak bagi tahu kepada Datuk Yang di-Pertua untuk Dewan Yang Mulia ni. Tak balik rumuskan. Silakan. Ya boleh, saya nak minta sikit macam mana Langkawi. It's not fair. Saya pun YB biasa, yang buat Langkawi pun YB biasa. Jadi datang daripada negeri Kedah. Okey, sana pembangkang, sini kerajaan. Please be fair, sir. Saya nak bagi tahu kepada Datuk Yang di-Pertua. Ini berkaitan dengan kes penjualan tanah di syarikat di Sarawak, 2 buah anak syarikat tabung haji bernama Bumi Suria Ventures dan Maju Warisan. Sebuah syarikat saya bukan nak resis. I'm not going to be a racist ya. Saya nak keuntungan, pulangan yang begitu baik untuk tabung haji. Zaman kami pun ada jual pada bukan Islam, no issue. Isu dia sekarang ni, sebuah syarikat yang bernama Tamako Plantation. Bagaimanakah sebenarnya kaedah penjualan berkenaan? Saya nak semua siasat. Saya difahamkan market value dia hari ini telah dibuat 200 lebih juta ringgit. Dan mereka nak menjual dengan penilaian 224 juta. Mereka nak jual sekarang ni dengan harga 170 juta. 170 juta ringgit. Mereka nak jual sekarang. Jadi saya nak tanya kepada mereka ni, kepada pengurusan tabung haji, apakah status penjualan ini? Dah jual ke belum? Saya difahamkan mereka dah bayar 50 juta ringgit deposit walaupun belum sign. SPA belum lagi dimaktubkan. Dan saya nak bagi tahu kepada Dewan Yang Mulia ini, khususnya kepada Yang Berhormat Langkawi, ahli lembaga pengarah yang beli syarikat ni, iaitu Tamako Plantation ini, Yang Berhormat Kulim kata, no, we don't deal with non-Muslim. Tak apa, kita tak resis. Yang mereka ahli lembaga pengarahnya, Lim Sin Hua, Lim Chun Leng, Lim Wai Fung, Lim Chun Siong, Li Ban Long. Inilah pengurus ahli lembaga pengarah syarikat ini yang membeli syarikat yang saya sebutkan tadi. Dan saya juga nak bagi tahu, waktu zaman kami memerintah dulu, kami menjadi ketua di tabung haji, kami mempunyai lebih 100,000 hektar tanah yang melebihi keluasan Singapura. Hari ini lebih 70,000 yang nak dijual kepada syarikat Tamako ni, dan mereka nak jual dengan harga murah. Ada surat pula yang dikeluarkan oleh pengurusan tertinggi tabung haji untuk kurangkan value dia. Harga dia dikurangkan valuation. Ada surat, ada arahan daripada pengurusan tertinggi tabung haji. Jadi, saya nak bagi tahu kepada Datuk Yang di-Pertua, saya faham, saya pun akur apa yang, walaupun saya tak habis, tapi saya ada sure. Sure saya ni penting. Supaya saya nak dengar apa yang dinyatakan besok oleh Yang Berhormat Menteri, saya nak dia jawab berkaitan dengan apa yang saya sebut, berkaitan dengan Tamako, berkaitan dengan UGSB, berkaitan dengan kenapa tidak ada audit report ataupun laporan tabung haji setiap tahun dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan saya nak tahu keputusan menjual 14 anak syarikat TH Plantation ketika pemerintahan Pakatan Harapan juga akan menyebabkan THP keluar daripada negeri Sarawak. Apakah perjanjian Malaysia 1963 Sarawak mesti dapat manfaat daripada tabung haji? Kenapa nak dikeluarkan daripada Sarawak? Jadi saya nak oleh yang demikian, demi harta dan hak umat Islam, demi maruah, demi kesucian institusi Islam, demi masa depan kegemilangan Islam, Yang Berhormat Parit Bunta berulang kali berbahas dalam Dewan ini, keluarkan ayat-ayat Quran. Saya gulung. Dan saya nak bagi tahu bahawa Parit Bunta seorang yang niatnya tak baik. Dia masukkan dalam Facebook dia gambar saya bergari. Lock up SPRM. Dia bagi tahu dalam ni, Mujahid cabar Aziz Rahim debat isu tabung haji. Gambar ni banyak gambar lain. Kalaulah dia baik, dia takkan letakkan gambar. Niat dia tak baik. Dan saya juga nak rekodkan dalam Dewan Yang Mulia ni. Saya pernah minit masa dia mula-mula jadi menteri. Saya suruh bentara, saya minit. Yang Berhormat Datuk Menteri, saya nak jumpa bincang di kantin. Hantar ke beliau, dia jawab balik, tak perlu jumpa.
Dan ini juga kezaliman yang mereka buat terhadap kaki tangan tabung haji. Mereka digantung kerja hari ini 603 hari. Tak ada tindakan, gantung kerja macam itu. Tak kasih, zalim Abang. ke Pakatan Harapan ni? Baik, Jadi Abang, itu terima sebab kasih. mesti dijawab. Baik. Ini mesti dijawab. Jadi Baik, terima kasih, Abang. saya ingin mengusulkan, saya nak mengusulkan agar satu Suruhanjaya siasatan diraja RCI ditubuhkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional di bawah paguh hari ini bagi mencari kebenaran Tuan Speaker. di sebalik satu skandal Tuan yang Speaker. amat memilukan masyarakat Islam negara Peraturan kita. mesyuarat. Sekiranya RCI ditubuhkan, maka saya sendiri menawarkan untuk menjadi individu Peraturan pertama mesyuarat, Tuan Speaker. disiasat dan beri kerjasama bagi membuktikan kebenaran dan hakikat sebenarnya yang Speaker, berlaku peraturan dalam institusi mesyuarat. tabung haji pada hari ini. Peraturan Dengan itu, mesyuarat. Terima kasih, Baling. Tuan Baik. Speaker, peraturan Saya mesyuarat akhiri- tadi saya saya bagikan akhiri- peraturan mesyuarat 36/12. Saya akan tamatkan Peraturan mesyuarat, Baling. Tuan Speaker. Okey, betul ya. Saya nak last sekali, saya nak bagi Mesyuarat. pantun je. Saya nak bagi pantun je, Datuk. Datuk Speaker, Peraturan saya nak bagi mesyuarat. pantun je. Tuan Speaker, Sorong papan, tarik peraturan papan. mesyuarat. Buah keranji di Point of atas order. peti. Rakyat Point yang of order, undi Timbalan Pakatan Speaker. Harapan sudah benci dan sakit hati. Point of order, Pakatan Tuan Speaker. Harapan parti pemusnah, penuh dengki, Point of order, bohong dan Tuan fitnah. Speaker. Harapan rakyat hancur dan Point of punah. order. Biarlah Perikatan Nasional pula menjadi pemerintah. Point of Dengan order. itu, Point Baling of order, Tuan menyokong Speaker. usul Saya kisah mohon diraja. Baling. Wabillahi taufiq wal hidayah. Point of Assalamualaikum order. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang